Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. InsyaAllah malam ini kita menyambung lagi perkongsian ilmu kita menggunakan kitab Islahul Qulub, yakni penyucian hati, dalam bab berapa kadar minima penyesalan. Sebab dalam syarat taubat hari itu disebutkan yang menjadi hak Allah Ta'ala, pertama menyesalah, kedua berhenti dari melakukan dosa, yang ketiga bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Namun berapa kadar minima penyesalan itu? Jadi kalau kita tengok trilogi syarat taubat itu termasuk amalan hati, kan? Taubat ialah amalan hati. Inilah bahagian kasih sayang Allah. Apakah maksudnya? Mungkin ada di antara kita yang menyedari dosa-dosanya kemudian bertaubat. Allah Ta'ala bagikan kesempatan untuk kita sedar, untuk kita ingat yang kita ni buat dosa. Maka Allah Ta'ala bagi kesedaran untuk kita bertaubat itu adalah sebahagian dari kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Kalau Allah tak kasih dan sayang kat kita, dia biar terus kita buat dosa, lantak engkaulah, akhirnya nanti masukkan ke neraka, selesai masalah. Tetapi oleh kerana kasih sayang Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala bagi kita, jaga kita, ingatkan kita, sedarkan kita daripada dosa ni, kan? Kemudian bila kita dah sedar, kita pun bertaubatlah. Kemudian kasih sayang Allah Ta'ala lagi ialah taubatnya diterima dan kesalahannya dihapuskan. Allah Ta'ala Maha penerima taubat. Maka kasih sayang Allah Ta'ala ialah setelah dia menyedarkan kita daripada dosa, kemudian kita bertaubat, kemudian Allah Ta'ala sekali lagi memberikan kasih sayangnya itu dengan mengampunkan, dengan menerima taubat kita. Kalaulah Allah Ta'ala tak terima taubat kita, kan, bagaimana nasib kita tuan-tuan sebagai hamba Allah Ta'ala yang telah banyak melakukan dosa, kan? Jadi kenapa dia kata taubat diterima, kesalahannya dihapus? Kita tidak tahu itu kenapa. Kerana taubat adalah amalan hati, tidak seorang pun yang mengetahuinya. Untuk itu bersungguh-sungguhlah untuk kita bertaubat, ya, tak ada siapa boleh tahu sama ada apa yang kita buat ini. Allah Ta'ala berfirman, wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bilhaq wa la yaznun wa man yaf'al zalika yalqa athama
yudha'af lahul azabu yawmal qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah wa kana Allahu ghafurur rahim. Surah Al-Furqan. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Dua perkara ni. Satu, tidak menyembah Tuhan selain Allah, arti tidak menduakan Allah, tidak mensyirikkan Allah. Kemudian tidak membunuh kecuali yang dibenarkan untuk dibunuh. Maksud dia diharamkan membunuh kecuali dengan alasan yang benarlah. Dan tidak berzina. Barang siapa melakukan demikian itu, nescaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni Allah akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat. Maknanya selain daripada itu, dia kata kalaulah dia bertaubat, maka barulah terlepas dia daripada pembalasan azab itu. Maknanya bila taubat diterima, maknanya dosa kita terhapus, maka Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita daripada azab. Itulah. Maka mereka itu, kejahatan mereka diganti Allah Ta'ala dengan kebajikan. Malahan setelah dia bertaubat dari dosa, dari kesalahan itu, maka dia diampunkan Allah, dilepaskan dia dari azab, malahan digantikan oleh Allah Ta'ala dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebab itulah disuruh kita ni perbanyak bertaubat dari dosa yang kita buat. Tak kisahlah dosa apa sekalipun, yang terang, yang tersembunyi, kan, yang dosa yang nyata, kan, semua dosa yang sengaja dan sebagainya, maka kita bertaubat dari dosa tersebut. Kita ni banyak dosa lah kadang-kadang. Yalah, kita tak sedar maupun sedar, kadang-kadang kita buat dosa. Dosa mengumpat, dosa mata, dosa mendengar dan sebagainya. Maka disuruh kita bertaubat. Mudah-mudahan kita diampunkan Allah Ta'ala, sebab Allah Maha Mengampun. Dosa tidak hanya diampuni, tetapi diganti dengan kebaikan. Kan? Malahan bukan saja diampun, malahan diganti pula dengan kebaikan. Para sahabat berkata, Rasulullah SAW berbahagia sekali dengan ayat ini, sampai-sampai orang yang taat pada hari kiamat berasa iri pada ahli maksiat yang bertaubat kerana banyaknya keburukan yang diganti dengan kebaikan. Akan tetapi ingat, ini bukanlah dorongan untuk bermaksiat. Bukan berarti kalau macam tu bolehlah buat maksiat, nanti taubat Allah ampun, Allah ganti dengan kebaikan. Tak. Maksudnya ialah, kalaulah kita buat dosa sebelum ini, kemudian kita bertaubat, Allah Ta'ala ampunkan, digantikan dengan kebaikan. Maha suci Allah yang sifatnya pengasih dan penyayang itu, tuan-tuan. Dan kita banyak buat dosa yang kita tak sedar, tuan-tuan. Jadi bukan berarti bila Allah Ta'ala Maha Pengampun, sekarang kita buat ada dosa dulu, kan? Nanti minta ampun, taubat, Allah Ta'ala ampunkan. Taubat sebab dia Maha Pengampun, lepas tu ganti pula dengan kebaikan. Sekarang boleh dah buat dosa dulu. Bukan itu maksud dia. Maksud dia ialah bagi mereka yang dah buat dosa, yang Allah Ta'ala dah sedarkan, kan? Ini semua Allah Ta'ala yang menyedarkan kita, bukan siapa-siapa pun. Sebab itu semuanya hak milik Allah Ta'ala. Jadi kita mintalah dengan Allah, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nak agak kekuatan kita ni tak tahu mana pun, kan? Macam sekarang lah orang tengah sibuk Palestin ni, kan? Berimpun sana, berimpun sini, kan? Orang pun marah kat saya baru-baru ni, kan? Ustaz tak pergi kau? Pergi mana? Saya kata, pergi dataran tu. Buat apa? Palestin, Ustaz. Bagi sokongan. Saya kata, saya tak pergi lah kot. Apalah Ustaz ni? Nama je Ustaz. Tak ada semangat langsung.
terhadap Palestin. Saya tanya dia kan, Nabi suruh ke buat lagu tu? Nabi suruh buat apa? Nabi bukan suruh kita berhimpun macam tu kan? Nabi bukan suruh kita berhimpun, cakap. Mana Yahudi takut pun. Tak ada pun tuan-tuan berhimpun puluh ribu pun Yahudi tetap menyerang tak? Tak ada berhenti pun kan? Tengah-tengah berhimpun dia nyerang juga. Lepas tu lepas berhimpun tak gambar selfie kan? Lepas tu apa benda? Yahudi kata sudahlah, kau tak berhimpun lah. Kau berhimpun nak aku heran. Yang Nabi sebut dalam hadis, Yahudi ni takut apa? Andai kata umat Islam dah mula memenuhi masjid, solat berjamaah, subuhnya macam hari Jumaat, yang ni aku angkat tangan. Yang ni aku takut. Patutnya kita seru seluruh dunia Islam ini penuhkan masjid surau, solat berjamaah 5 waktu macam hari Jumaat. Bermunajat, minta tolong dengan Allah, berdoa kepada Allah. Takkanlah dari berjuta umat yang duduk dalam rumah-rumah Allah, tak ada seorang pun doanya diangkat oleh Allah. Kalau Allah Ta'ala nak tolong, dia hantar puting beliung je, tornado je dia hantar. Dia gulung sekali Tel Aviv. Dia hantar burung tuan-tuan, kumon tutup langit di Tel Aviv. Tuan, kita alah tuan-tuan, takat berhimpun ni apa sangat Yahudi kan? Yahudi kan apa? Tuan-tuan, kan? Nak suruh boykot, jangan makan McD, jangan makan Starbucks, makan aja lah. McD jangan makan. Ni orang berhimpun marah ni kat aku ni kalau aku cakap lagu ni kan. Jangan makan McD, alah. Besok bila kita jangan makan, kita boykot, lepas tu McD bagi tahu sarapan percuma di McD 3 hari berturut-turut. Barat tu Pak Haji pun pergi semua. Mana Haji? McD. Yahudi ni pergi. Yahudi bukan buat perancangan 2 minggu lepas. Yahudi buat perancangan puluh tahun dulu. Dia dah tebarkan makanan, semua yang menyebabkan kita lalai, jauh dari Allah, jauh dari Quran, semua dah kita telan. Sampaikan kasih sayang pun dah tak ada. Punya dahsyat Yahudi buat kat kita ni, sampaikan silaturahim pun boleh putus. Punya dahsyatnya Yahudi buat ni, sampai kita lupa kaum kerabat. Tuan-tuan, ingat Yahudi bodoh ke apa? Tuan-tuan, dia ada satellite tuan-tuan. Rumah tuan-tuan tu pun dia boleh tengok tu. Tuan-tuan tengok Google Map tu. Mana Surau Najahiyah? Tap, tekan, tepat pergi. Lepas tu tengoklah view dia punya gambar surau tu. Habis gambar surau tu dia tunjuk. Yahudi buat. Apa tujuan dia? Dia nak tengok lah, nak monitor orang Islam ni. Aku nak tengok masjid kau penuh kau kosong. Kalau penuh masjid kau orang ni, surau kau orang ni, aku angkat tangan lah. Tapi kalau padang je penuh masjid tak, dia senyum ya, tetap menyerang. Ada dia kan? Tuan-tuan nak minta tolongan siapa? Amerika. Nak minta tolongan siapa? PBB. Itu sepupu dia, sepupu sepapat. Takkan dia nak ni kat kita. Dia mestilah tolong sepupu dia. Nak tolong kat Amerika. Pada aku tolong kau orang Islam, biar aku tolong sepupu aku tu. Aku hantar senjata lagi. Kita minta tolongan Allah Ta'ala. Orang Palestin tak minta kita berhimpun. Orang Palestin minta kita mendoakan mereka. Aku mengharapkan doa kau orang. Bukan aku suruh harap kau berlunggu kat padang tu. Aduh, marah kat aku tak pergi. Cakap, bukan situ yang kau pergi. Ajak masjid surau ni penuh. Subuh kita macam hari Jumaat, melempah dia. Nak tengok satu dunia ini, orang Islam dah mula sekonyong-konyong pergi masjid surau semua, sembahyang berjamaah, menadah tangan pada Allah. Nak tengok Yahudi pasang satelit, dia tengok risau ke tak? Bimbang ke tak dia?
Oh, orang Islam dah mula satu arah kiblat, bersatu sungguh dia. Oh, ni tak boleh jadi. Ini 10,000 belungguk kat badan. Kan? 10,000 belungguk kat badan. Mengimpun cakap Melayu. Kita mengutuk kekejaman. Yahudi bukan faham pun. Kau cakap Melayu. Ingat dia kan? Lepas tu semangat 3 hari pula tu. Oh, kau semangat sekarang ni. Lepas sebulan besok, lemah tu, layu tu. Minta maaf lah yang pergi berimpun. Saya mohon tak pergi. Bukan saya anti berimpun tu. Tapi surah masjid kau tak pergi berimpun, kau sibuk. Cuba ajak umat Islam. Lainlah kau pergi ajak dekat ajak kat stadium, kita bermunajat pada Allah Ta'ala. Mulai hari ini seluruh umat Islam bermunajat sungguh kepada Allah, minta hancurkan kezaliman Yahudi. Nak tengok berapa lama dia boleh tahan. Takkanlah di kalangan umat Islam tak ada seorang pun wali Allah. Takkanlah di kalangan umat Islam, berjuta umat Islam ni, tak ada doanya dikabulkan oleh Allah. Ini duk sibuk ajak orang berimpun. Hari tu datang mereka. Mana tadi Bukit Jalil. Ni tak lama lagi KLCC pula. Lepas tu mana pula dah? Padang Shah Alam, Padang Merebuk, Padang Balang. Mana Padang nak pergi? Ingat apa? Berimpun. Yahudi ni tu, ni tak apa pula dah. Yahudi nak takut apa, tuan-tuan? Kan? Mesti kalau ni live ni kan, mesti orang komen ni, mesti apa punya ustaz terpulanglah. Itu pandangan saya lah. Sebab Nabi yang suruh. Yahudi hanya takut kepada mereka orang Islam yang memenuhi masjid, salat jamaahnya macam hari Jumaat ramai dia. Itu Nabi sebut, bukan saya sebut. Ada Nabi sebut, kalau kita nak lawan Yahudi, kita berhimpun ramai-ramai. Ada. Sudah hadisnya. Kita memberi sokongan pada Palestin. Palestin kata, kau tak sokongan macam tu, belungguk macam tu, baik kau datang perang dengan aku. Datang tu syahid kalau mati. Daripada kau belungguk lagu tu, baik ramai-ramai tu datang sini pegang senjata ni, perang dengan aku lawan Yahudi ni. Belungguk ini apa? Tak ada apa. Kita belungguk-lungguk tu, kos duit tu mesti ada FRU, mesti ada polis jaga kan. Kos diorang tu ribu tu, duit tu baik dia hantar kat Palestin. Belungguk tu. Kan? Ini pandangan saya peribadi, tak ada kena-mena dengan siapa-siapa. Ni peribadi. Kok ada tak perhati diorang, boleh jumpa saya. Kenapa Ustaz cakap lagu tu? Pasal Nabi cakap lagu tu, suruh pergi solat berjemaah, bukan suruh berhimpun kat padang. Suruh solat berjemaah. Kalau solat berjemaah ni bila? Hari-hari buat, istiqamah terus, berterusan, berjuta umat Islam penuh masjid hari-hari, 5 waktu penuh masjid surau. Nak tengok, jangankan 10 hari, jangankan sebulan, paling lama pun seminggu, dapatlah balasan dekat Yahudi tu. Ini berhimpun bunuhnya 700 orang. Berhimpun dibedilnya hospital. Berhimpun tembak tu. Takut berhimpun kat kita jatuh tengah berhimpun. Qalu inna lillah. Kan? Itu pandangan saya dah tak tahulah kan. Tak tahulah tuan-tuan macam mana je. Kan? Himpun. Saya cakap ni pasal dia marah kat saya. Pasal apa Ustaz tak pergi? Aku cakap pergi mana? Kan? Pergi selfie. Yahudi kata sudahlah, aku tutup internet ni, kau tahu. Aku tutup internet ni 1 hari, bangun lupa kau orang buat kerja tak boleh. Kan? Allahu Akbar. Kadang-kadang kita buat benda silap, tuan-tuan. Lain yang Nabi suruh, lain yang kita buat. Akhirnya tak berjaya lah. Tuhan kata, oleh kerana kau rasa kau hebat, boleh menentang Yahudi dengan cara macam tu, buatlah. Tapi kalau kau ngadu dengan aku, berjuta umat Islam merayukan aku ni supaya aku hancurkan Yahudi,
aku hancurkan Yahudi. Tapi kau tak minta tolong aku. Kau kata dengan perhimpunan tu nanti Yahudi berhenti nak membunuh, kan? Tu pandangan saya lah. Tuan-tuan tak boleh marah lah. Yang komen dalam ni pun nak komen-komen lah. Saya tak kisah pun. Nanti aku tengoklah komen-komen tu kan. Dia apa dia komen, ustaz ni memang mangkuk lah, tak kisah pun. Tak ada apa pun, tu pandangan saya. Kau nak ikut, tak nak ikut sudah, kan? Sebab bagi saya, biarlah buat ada manfaat, dan buat tak ada manfaat, baik tak payah buat. Lainlah kau tuan-tuan berhimpun, berjuta berhimpun, Yahudi berhenti daripada melakukan serangan. Okey, tak ada apa pun dia, kan? Kemudian Nabi SAW bersabda, pada hari kiamat didatangkan seorang laki-laki yang dikatakan kepadanya, nampakkanlah oleh kamu dosa kecil yang dilakukan. Maka dinampakkan dosa kecil dilakukan dan dosa besarnya ditutup. Dikatakan kepadanya, kamu lakukan pada hari ini dan ini serta ini. Dia mengaku tidak mengingkari, sedang dia ditutup dari dosa besar, sehingga dikatakan kepadanya, gantilah keburukannya dengan kebaikan. Dosa kecil yang dia nak tengok ni, tuan-tuan. Kata Nabi, hari kiamat nanti didatangkan seorang laki-laki yang dikatakan kepadanya, nampakkanlah oleh kamu dosa kecil yang dilakukan. Maka dinampakkan dosa kecil tu. Ni dosa kecil kamu, tapi dosa besar tak nampak. Sampailah datang, kata, gantikanlah keburukan dengan kebaikan. Ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, mereka itulah yang Allah menggantikan keburukan mereka dengan kebaikan. Semua solat ditinggalkan telah berubah menjadi kebaikan sejak dia bertaubat. Yalah, solat ni bukan untuk Allah Ta'ala, solat ni untuk kita. Kalau tuan-tuan tak solat pun apa ruginya Allah? Kalau tuan-tuan solat penuh pun apa untungnya Allah? Solat tu untuk kita. Sebab itu Tuhan kata, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat tu untuk kita, untuk mencegah kita daripada mungkar, mencegah diri kita dari sifat keji. Bukan nak cegah Allah, bukan cegah orang lain, cegah diri kita. Bila kita tak buat mungkar, tak buat perkara keji, maka Allah Ta'ala letakkan kita pada tempat yang baik. Itu tujuan solat. Kalau kita tak solat, kita buat mungkar, kita buat perkara keji, akhirnya Allah Ta'ala bagi azab. Sekarang ni solat untuk siapa? Solat untuk dia atau solat untuk kita? Solat untuk kita. Bila mana pula solat untuk Allah? Solat memang untuk kita, untuk kebaikan diri kita. Kalau dah solat tu untuk kita, kita buat elok-elok. Dah memang untuk kita. Ni untuk siapa ni tuan? Untuk saya. Patutlah elok nak buatnya. Kalau untuk orang tak elok buatnya, memang nama untuk kita. Kita buat untuk kita, teliti sungguh, kan? Tapi cuba buat untuk orang. Kita masak untuk kita, sedap, jaga masak, kan? Ni masak untuk asrama, mantap kalau campak-campak pun kot, kan? Nak tercampak getah ke apa dalam tu lantak, budak makan-makan tengok-tengok getah. Ni apa ni? Yang dia buat untuk orang, bukan untuk dia. Kalau untuk dia, makan untuk dia, dia jagalah, kan? Masak untuk diri sendiri, memanglah nak buat yang terbaik, paling sedap nak buatnya. Cermat jaga, jangan ada benda-benda tak elok masuk, kan? Kalau masak untuk orang, memanglah macam tu, kan? Dia elok je dia punya, orang lain semua tak elok. Nama pun dia buat sendiri dia punya. Ibadat solat untuk kita, kita buat elok-elok, kan? Cermat kita solat, kan? Jaga solat kita untuk kita. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok maknanya kita buat semua ni ada kebaikan untuk kita lah, kan? Semua solat tinggalkan telah berubah menjadi kebaikan sejak dia bertobat. Maka kita disuruh bertobat sebab banyak dosa-dosa yang kita buat. Semua hari di mana dia melepas jilbab telah menjadi kebaikan sejak dia memakai jilbab. Setelah dia bertobat, dia tinggalkan perbuatan itu, tidak memakai tudung. Lepas itu dia dah bertobat, dia pakai tudung. Maka dia kata apa? Semua itu
nak kebaikan sejak dia memakai jilbab telah menjadi kebaikan bagi diri dia. So itu kadang-kadang ada orang perempuan kejap pakai, kejap tanggal, dah elok pakai tanggal lah pula dah. Lepas tu dah dapat musibah pakai lah balik semula. Main-main lah. Main-main tuan-tuan. Kan? Bila orang tanya, dah pakai jilbab, dah pakai tudung? Ya Alhamdulillah, saya dapat hidayah Allah. Okeylah. Lama so, tanggal lagi semula. Hidayah dah pergi lagi semula. Kau ingat dia boleh pergi, boleh datang. Ni main-main nama. Nak berjilbab, jilbab betul-betul. Kan? Jangan main persenda-sendakan Allah. Kejap pakai, kejap tanggal, kejap pakai, kejap tanggal. Kan? Takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tu nak berubah ni kadang-kadang pun nak kena ada ilmu, tuan-tuan. Kadang kita terlalu drastik nak berubah, ilmu tak ada. Kan? Tu yang rosak tu. Kadang ilmu tak ada, tiba-tiba nak berubah. Lepas tu berubah pula secara drastik nak berubah. Mengejut. Berubahlah sikit-sikit dulu. Pelan-pelan lah. Kan? Jangan kita gairah sangat. Dah berubah sungguh ni. Besok dah buka pula balik semula. Satu-satu buka. Satu-satu buka. Masa berubah terus pakai niqab. Nampak biji mata ya. Lama besok tu dah tanggal lah pudah dia dah. Dah tanggal pudah pula dah. Pasal orang kata pudah ni tak wajib, tu yang ditanggal tu, tanggal dah. Besok dah mula tidur, dah pakai tudung berbelit dah. Pusing sana, pusing sini. Dah mula dah. Dia mula serabut dah. Sebab itu tuan-tuan, jangan main-main dengan hak Allah Ta'ala. Bila kita dah bertaubat, kita tinggalkan semua tu. So itu, dalam taubat ni ada istilah menyesalnya. Tidak mengulangi perkara yang kita buat. Semua harta haram telah berubah menjadi kebaikan dan sedekah. Maka hamba itu berkata, sesungguhnya bagiku dosa yang aku lihat sekarang. Abu Zar radhiyallahu perawi hadis ini berkata, aku melihat Rasulullah SAW tersenyum hingga gigi-gigi baginda kelihatan. Adapun dosa yang tidak kita ingat, banyaklah kan dosa yang kita tak ingat, ni dulu-dulunya dosa lah. Kita dapat mengatakan, ya Allah, aku bertaubat dari segala dosa di masa lalu. Aku akan membuka lembaran hidup baru, akan kau mengampuni dosaku yang lalu. Kita buka lembaran baru, tinggalkanlah perkara-perkara yang dulu. Kita pun tak ingat dah dosa-dosa kita banyak sangat dulu-dulu ni. Masa lepas-lepas balik tu banyaklah dosa kan. Dosa menjawab dengan orang tua, dosa melawan menyinggung perasaan orang tua. Allah, banyak sangatlah. Kan? Dosa melambat-lambatkan sembahyang, dosa tak puasa. Banyak dosa kita dulu-dulu yang kita tak ingat. Dulu-dulu muda-muda tak tahulah puasa kita berapa hari ya. Lepas tu dah qada ke belum. Tak tahulah. Masa muda-muda dulu umur 16 tahun kan, 17 tahun orang tua buat dodol pula. Aduh, puasa pula dia buat dodol. Orang tua kata kau tak tahan buka lah kan. Orang tua tu dulu kan macam tu kan, kau tak tahan buka. Apa lagi kan, dodol cair lah macam tu. Masa tu kan muda 16 tahun 17 tahun 30 hari 25 hari tak puasa, 5 hari kan? Ngelat kan, tu tak bayar gitu kan. Jadi 18, 19 puasa penuh bila? Dah masuk 40 ni baru penuh kan? Masuk 40 baru teringat nak penuh. Semayang pun dah masuk 40 baru okey lah kan. 25 dulu manjang dia tinggal kan. Kejap buat, kejap tinggal. Kadang 5 waktu, suatu waktu je buat. Subuh tenggelam, zuhur hilang, asar tak jumpa, maghrib baru nampak, isyak tertidur. Bila? Ni baru ni lah sekarang ni kan. Dah berumur ni okey lah kan, dah 40, dah 35, 40 baru dah sembahyang kan. Yang dulu-dulu tu
kita minta ampunlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita qadaklah sikit-sikit yang termampu, kan? Mungkin kita tak ingat berapa banyak solat kita, kan? Ya Allah pasti akan mengampuni kita. Ini bukan berarti kita hanya membuka lembaran baru dengan sekali sahaja melakukan setiap kebaikan, tetapi kita harus melakukan kebaikan secara bertahap. Jika kita bertaubat, maka semua dosa kita pada masa lalu akan diampuni. Benarkah? Ya benar. Jika kita tidak percaya, maka itu berarti kita telah memulakan perbuatan dosa. Tuhan kata, aku penerima taubat, penerima keampunan. Tiba-tiba kita tak percaya, maka kita tergolong sebagai orang yang nak mulakan perbuatan dosa, tidak percaya kepada Allah, tidak yakin kepada Allah. Sedangkan Allah Ta'ala kata, aku maha pengampun, aku akan ampunkan dosa orang yang mohon ampun kepadaku. Tiba-tiba kita kata, ya ke Tuhan ampunkan. Artinya kita ada lagi kata tak percaya pada Tuhan, kan? Kemudian kita harus yakin, dia kata, dengan menjalankan trilogi syarat taubat kita akan diampuni. Kita harus yakin Allah Ta'ala akan mengampuni, sebagaimana kita yakin melihat matahari di 1/4 awal siang hari. Maknanya kita kena yakin bahawasanya Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa kita. Jika kita melakukan dosa itu lagi, apakah yang telah lalu dihitung juga? Bukan main rahmat dan pengampunan ini yang lalu telah terhapus. Lalu apa yang terjadi? Dosa itu akan ditulis dari awal, kan? Maknanya bila kita buat situlah, dia macam orang bukan Islam lah, kan? Bila dia masuk je Islam, semua dosa dia dulu dihapuskan oleh Allah, kan? Tetapi bila mana dia keluar balik pada Islam, Allah wa'uzubillah, kan? Maka dia dihitung oleh Allah dari mula dia buat tu lah, tuan-tuan, kan? Na'uzubillah, kan? Kita berdoa pada Allah supaya Allah Ta'ala teguhkan hati kita ni, kan? Sentiasa kita istiqamah dalam Islam. Biarlah kita mati, kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati melainkan dalam Islam, tuan-tuan. Kemudian jika kita keluar dari masjid lalu berkata, ya Allah, aku tidak akan menderhakai orang tua lagi, aku bertaubat dari derhaka pada orang tua. Lalu pada keesokannya kita melakukan maksiat yang sama, apa yang akan ditulis? Maksiat awal akan ditulis maksiat pertama. Apakah ini berarti kita ketika aku keluar dari masjid lembaranku putih bersih? Ya. Jika aku mati setelah taubatku, apakah aku penduduk syurga? Yakinlah Allah akan memasukkan kita ke dalam syurga, ya? Yakinlah kita kepada Allah bila setelah kita membersihkan diri kita dari dosa dengan cara bertaubat, minta ampun, maka Allah Ta'ala akan memasukkan kita ke dalam syurga, insya-Allah. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, sering berkata, jika aku berbuat dosa, apakah akan ditulis? Rasulullah SAW menjawab, ya akan ditulis. Dia bertanya lagi, bagaimana jika aku bertaubat? Rasulullah SAW menjawab, akan dihapus. Dia berkata lagi, bagaimana jika aku mengulangi lagi? Rasulullah SAW menjawab, akan ditulis. Dia kata lagi, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku bertaubat? Rasulullah menjawab, akan dihapus. Laki-laki itu pun berkata, ya Rasul, sampai bilakah Allah Ta'ala akan menghapus? Rasulullah SAW menjawab, Allah tidak akan bosan memberi keampunan sampai bila pun, sehingga kamu bosan memohon keampunan. Allah Ta'ala tak pernah bosan untuk menerima keampunan kita. Dia yang takut, kita yang bosan nak minta ampun, penat nak minta ampun. Takut tu je lah. Allah Ta'ala tak pernah penat untuk menerima keampunan dari kita. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim. Sebahagian orang mengatakan, aku menyesal, hatiku terasa perit, tetapi aku tidak mampu bertekad kuat, aku tidak mampu berjanji tidak mengulangi atau melihat dosa itu lagi. Saya katakan orang seperti ini berjiwa kerdil, ketahuilah kita hanya memiliki dua penyelesaian. Pertama, berdoa kepada Allah dengan bersungguh-sungguh agar diberikan nikmat taubat. Setelah kita bertaubat, kita berdoa supaya kita istiqamah di dalam bertaubat ini. Diberi nikmat kita bertaubat. Maksiat itu terpaut di hati, akarnya pun menghunjam keras ke dalamnya. Laki-laki yang menyukai wanita, mereka saling mencintai tanpa tali pernikahan.
susah untuk dipisahkan lagi, maka berdoalah dan katakan, Ya Allah, bukalah hatiku, sadariku, berdoalah pada Allah dan katakan, Ya Allah, tolonglah aku untuk memakai hijab, berdoalah. Tidak ada cara lain, tuan-tuan. Semua ini memerlukan doa. Mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada cara lain untuk kita melepaskan diri kita dari dosa. Semua itu memerlukan pertolongan dari Allah. Sebab itu disebut kita berbanyaklah berdoa, mohon pada Allah Ta'ala, minta lindung kita dari dosa ini. Kemudian ketika kita mungkin bertanya, bagaimana maksiat keluar dari hati? Bagaimana aku taat kepada Allah? Ya, mungkin kita akan terus melakukan maksiat selama 4 sampai 5 tahun. Tetapi bersabarlah, ketuklah pintu-pintu Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan membukakan hatimu dan memberikanmu keteguhan untuk tidak mengulangi dosa. Jangan bosan, jangan jemu. Kita mohon pada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa membuka hati kita untuk terus melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sentiasa mohon pertolongan Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan hati kita untuk sentiasa bertaubat. Kedua, dengan orang-orang soleh, mereka yang akan mengobarkan semangat, menguatkan keteguhan hati kita untuk bertaubat. Maka kita kena duduk dengan orang-orang soleh. Waktu isyak dah masuk, minta Bilal azan dulu.
Baik, kita sambung balik tuan lah. Sambung sikit lagi. InsyaAllah pukul 9 lah kuliah kita. Jadi yang keduanya ialah dengan orang soleh. Kita kena duduklah dengan orang soleh. Kalau kita dah bertaubat, kita kena duduklah dengan orang yang baik-baik. Janganlah pergi duduk dengan orang-orang yang masa lampau kita tu yang tak baik tu. Sebab kita payah nak berubah, kan? Kita kenalah duduk dengan orang yang baik-baik untuk memberikan kita semangat kuat lagi, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan cukup takat tu. InsyaAllah kita sambung di bulan yang akan datang, insya-Allah, tuan-tuan. Jadi macam biasalah, siapa ni ada iklan umrah, siapa nak pergi umrah bersama saya pada bulan 2, 3 hari bulan 2, bolehlah berhubung dengan saya. Ini satu iklan, ni ada satu package. Ni bukan umrah, ini pergi apa, siapa-siapa berhajat nak pergi berjalan. Orang Malaysia ni tak ada duit pergi berjalan juga, tengok kan. Ni ada satu iklan ni, melancong ke Padang Bukit Tinggi 4 hari 3 malam 25 hingga 28 November, deposit serendah 100 sahaja. Siapa nak pergi Padang lah, tuan-tuan. Bila ni? 25 28 November. Boleh hubungi siapa ni? Jom Kembara Travel. Jom Kembara Travel sini lah tuan, sesi 19 sesi 20 apa? Haji Ma'in. Tu melancong ke Padang Bukit Tinggi. Tuan-tuan, saya nak pergi pun, ni tempat kampung saya kan. Tok saya orang sini kan, orang Padang, orang Bukit Tinggi. Jadi sebab itu yang Minang tu kan, cuma cakap Minangkabau tak tahu kan. Jadi siapa nak pergi, tapi tiket penerbangan pergi balik, hotel 3 malam termasuk sarapan pagi, makan minum sepanjang di sana, kenderaan, tiket masuk untuk lawatan sepanjang di sana, tour guide, tour leader berpengalaman. Bolehlah hubungi dia, dan hubungilah Jom Kembara Travel, melancong ke Padang Bukit Tinggi. Kan? Sesekali jalan lah kan, duduk juga kat 19 ni apa kan tu kan. Dan saya ada bawa ubat mata. Abang ni agak-agak abang melancong ke Padang Bukit Tinggi bang, bukan Bahang bang. Aduh, ini Indonesia ni. Kan? Abang mesti nak jalan tu, dia mesti nak jalan tu. Pergi telefon Jom Kembara, pergi jumpa pejabat dia, jumpa Haji Ma'il ni terus. Ji, aku nak pergi berjalan. 1,700 full board per pack. 1,700 okey lah, 4 hari 3 malam kan. Makan nasi padang kan. Boleh lah. Jadi siapa nak pergi bolehlah hubungi dia. Dia hantar mesej kat saya ni, saya sampailah kat tuan-tuan. Deposit serendah 100 je. 100 pergi bayar kat dia 100. Pergi lambat lagi. November hujung bulan 11 tu. Umrah 3 hari bulan 2 tu saya bawa. Bermalam di Jeddah semalam. Lepas tu pergi Taif, lepas tu miqat di Qana Manazil, balik Mekah naik speed train dari Mekah ke Madinah, naik speed train 8,990 per pack untuk 4 orang sebilik. Bulan 2, 3 hari bulan 2. Siapa nak ikut saya? Tuan-tuan boleh hubungi saya lah, saya bawa. Sampai-sampai Jeddah, bermalam di Jeddah dulu. Rehat, duduk, makan dulu kan. Sebab kita bukan tahu Jeddah pun kan. Mana ada orang bermalam kat Jeddah tu, sebab sejarah Jeddah pun tak tahu. Mana tahu sejarah Jeddah. Kita pergi je Jeddah, sejarah pun tak tahu. Hawa turun kat Jeddah pun kita tak tahu. Hawa ke bumi kat Jeddah pun tak tahu. Mana kita tahu? Kita tahu Mekah ya. Pergi Taif, mana? Pergi tu Masjid Abbas, pergi maktab, lepas tu makan sup kepala kambing. Tu lah kan. Lepas tu pergi Kilang Ros, lepas tu makan nasi mandi. Tu lah kan. Lepas tu balik pergi Madinah, tangkap gambar kat Bukit Uhud, pakai sorban merah, buigal, kacamata hitam. Lepas
tanya ustaz, ada tokoh Arab tak ustaz? Hidung kau kemek mana nak ada je. Alah, sambut betul. Kan, mampu duduk tengok main, letak igal atas kepala pakai serban merah. Main tu. Kacamata hitam. Habis-habis tengok gambar jumpa aku. Ustaz, ada tokoh Arab tak ustaz? Mana? Ni. Kau muka Melayu. Kau nak jadi Arab, hidung mesti pacak sikit. Boleh sangkut seluar ya. Ustaz tu saya malas bawa pergi ziarah. Saya kata apa? Pada kau pergi ziarah, kau duduk dalam masjid tu. Bukan senang nak sembahyang Masjid Nabawi, Masjidil Haram 100,000. Tuan-tuan nak dapat pahala sembahyang. Sembahyang kat surah Najahiyah apa je dapat? Tolak langsung zero. Kalau kat Mekah, Madinah banyak dapat. Pergi duduk situ tengok Kaabah. Habis malas sangat, bodoh sangat nak buat apa. Tengok Kaabah. Dapat rahmat 20. Tu belum tawaf sunat lagi. Kalau tawaf sunat, banyak dapat. Daripada ziarah, bila ladang kurma. Arab tu kata halal, kita pun makan satu. Halal, lah kenyang. Beli tak agak? Apa kata? Nak beli mahal? Tak payah dah beli. Kurma pun kurma lama. Ikut saya. Saya tak ada ziarah sangat tuan-tuan. Saya lebih pada duduk kat masjid. Saya suruh pergi duduk masjid dah. Duduk beramal kat masjid. Iktikaf besar pahala. 10 hari duduk kat Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Masa tu lah gunakan 24 jam duduk. Zikir, baca Quran, sembahyang sunat, berdoa. Banyak tempat-tempat dalam tu mustajab. Itulah peluang kita. Kena pula duduk kat Multazam. Ya Allah, panggillah aku pergi haji tahun ni. Makbul lah, terbuka pintu doa. Tiba-tiba dapat balik sini, terus dapat pergi haji pula. Haji Amin ni dulu pergi umrah. Saya kata doa haji, besok Tuhan panggil lagi. Doa terus dapat pergi haji. Daftar tidak, apa tak dapat pergi haji. Tuhan kata, kalau aku manggil, tak payah daftar-daftar. Aku yang manggil. Tuan rumah manggil. Kau hantar je orang ni. Itulah guna dia. Ini dah sibuk. Nak pergi sana, nak pergi sini, pergi sana, pergi sini. Lepas tu penat. Lepas balik tu pergi tawaf pula. Dekat Zam-Zam Tower. Saya cuba cari itu, cari ini, cari. Ajar, haji, mari, tengok. Dah, tengok tu pula. Yang ku herannya, dalam gelap pun beli barang. Arab tu jual yang negro sembilan. Jualan gelapnya 10 rial. Baju pun hitam, dalam gelap, yang menjual pun hitam. Orang Melayu beli juga tu. Pasal 10 rial. Bawa balik tengok-tengok, ketiak pula koyak. Allah. Lepas tu tanya pula, Ustaz boleh pulang tak Ustaz? Boleh pulang. Keingat ni Malaysia. Tengah-tengah bagi duit 50 rial, kena ligan pula. Dah lesap 50 rial lesap, baju dapat dah. 50 rial pula lesap. Orang suruh beramal, orang suruh lain. Tapi tak apalah, tuan-tuan pergilah. Jadi siapa nak ikut bulan 2 ikut saya. Jadi dan yang akhirnya siapa nak minyak, siapa nak ubat mata, penawar mata air Zam-Zam 100%. Ni mahal ni, RM25. Tapi air Zam-Zam dekat Mekah 8 rial satu botol, 5 ml. Sampai sini aku tanya RM180. Ni sebotol RM25. Penawar mata Zam-Zam, air Zam-Zam 100%. Tapi bagus ni untuk silau, untuk gatal-gatal mata, untuk dia bukan ni, dia untuk orang macam rabun. Dia bagus ni. Tapi dia kena pakai selawat. Dia selawat 3 kali. Tak tahulah, air Zam-Zam tu satu bab lah, selawat tu kot. Tapi pedih lah mula-mula. Maknanya kalau banyak dosa mata, pedih lah. Kalau dosa kurang, tak ada lah kan? RM20 siapa nak, ada saya ada bawa. Dan juga saya ada bawa minyak wangi Raudah. Saya ada bawa minyak wangi kasturi. Saya ada bawa ubat gatal.
krim kulit untuk gatal-gatal terbaik punya daripada China. Tanya pula halal ke haram Ustaz? Jangan duk tanya lah, pakai je lah. Tanya. Tapi itu baik tu, ubat gatal tu. Penyakit kulit insya-Allah. Gatal-gatal apa semua insya-Allah. Menggatal dia tak boleh orang ubat. Menggatal cari lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khashi'an dzakiran syaitan muzim rahim wa akhrim bi taqwa min bil afiyah rabbana sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.